165,371 kes. Angka kematian pula telah mencucah 619 kes. Kes-kes harian sudah pun mencecah angka 4 digit. Berhadapan dengan cabaran ini dan peningkatan bebanan terhadap para barisan hadapan, terutamanya mereka yang bertugas di hospital, kerajaan persekutuan telah mengambil suatu langkah drastik, iaitu melaksanakan kembali PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Sementara itu, suatu perintah darurat telah diumumkan. Proklamasi darurat sudah tentu menyebabkan ramai yang terkejut. Tidak dapat dinafikan, ramai juga yang marah. Ini mengingatkan saya kepada beberapa karya seniman besar Malaysia apabila menzahirkan kekecewaan mereka terhadap peristiwa 13 Mei dan darurat yang menyusul kemudiannya. Antara karya ini maksudkan adalah Black Painting oleh almarhum Ibrahim Hussein dan Arca Keranda yang berjudul Mei 13, 1969 oleh Allahyarham atau almarhum Reza Piadasa. Saya difahamkan karya Piadasa tersebut sebenarnya diilhami sajak Tongkat Waran atau Osman Awang yang berjudul Kambing Hitam. Saya menukilkan beberapa bait sajak tersebut untuk ingatan kita semua. Menteri demi menteri di TV. Demokrasi telah mangkat pemakamannya di mana saja pemabuk politik ganja. Sebagai Menteri Besar Negeri Selangor, saya sedar kemarahan rakyat terhadap ahli-ahli politik meluap-luap. Saya tidak mahu bersikap in denial. Saya bersama pasukan saya bertekad dan berazam untuk mempertingkatkan usaha menumpukan perhatian terhadap kebajikan rakyat, terutama rakyat negeri Selangor, ketika berdepan dengan keadaan getir dan mencabar ini. Justru, walaupun kita dibakar api kemarahan dan kecewa dengan keadaan semasa, saya memohon agar kita semua terus memberi sokongan padu kepada barisan hadapan. Dalam lawatan saya semalam ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah, PKRC di Maib Serdang, saya melihat komitmen barisan hadapan yang menjaga dan merawat para pesakit COVID-19 tanpa henti dan tanpa kenal letih. Mereka adalah wira yang berkorban keringat dan nyawa untuk kita semua. Kelemahan eksekutif untuk merancang serta merangka suatu pelan bagi menangani kesan jangka panjang COVID-19 serta kecelaruan dan ketidaktentuan tata cara pengendalian piawai ataupun SOP bukanlah kesalahan barisan hadapan. Anda semua berhak marah terhadap ahli politik yang tidak pernah surut muslihatnya. Akan tetapi, jangan sesekali jurus kemarahan itu ditumpukan kepada barisan hadapan. Saudara-saudari sekalian, saya berhasrat menyampaikan betapa besar harapan saya agar sistem demokrasi berparlimen dan perlembagaan dipulihkan serta dikembalikan sesegera mungkin. Pimpinan politik di segenap peringkat sewajarnya menginsafi kebijaksanaan our founding fathers yang memastikan asas-asas demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan tertegak kukuh. Saya yakin kita mampu menangani kesan jangka pendek dan jangka panjang COVID-19 dengan berpandukan perlembagaan serta memartabatkan amalan demokrasi yang berwibawa di negara ini. Krisis sebegini menghendaki pimpinan negara untuk lebih inklusif menerima dapatan, bukan saja daripada pihak pembangkang, akan tetapi juga daripada kelompok-kelompok organisasi masyarakat sivil di luar sana. Manakala saya memahami niat dan usaha semua pihak, termasuk usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19, akan tetapi kita semua harus berhati-hati agar proklamasi darurat ini tidak dieksploitasi untuk pengekalan kuasa semata-mata. Saudara-saudari sekalian, berhadapan Perintah Kawalan Pergerakan kali kedua ini sememangnya mencabar buat kita semua. Oleh itu, kerajaan negeri telah sedaya upaya menggembeling sumber yang ada untuk memastikan kebajikan rakyat negeri ini terbela. Adalah diharapkan pakej Kita Selangor yang akan saya umumkan ini mampu untuk meringankan bebanan saudara-saudari sekalian. Pakej Kita Selangor ini memberi implikasi keuangan berjumlah RM73.877 juta kepada kerajaan negeri.
proaktif mendepani PKP 2.0. Yang pertama, saringan bersasar. Kerajaan negeri telah melaksanakan ujian saringan bersasar komuniti sejak tahun lalu bertujuan untuk menyekat dan mencegah peribadkan wabak COVID-19 secara lebih efektif. Kerajaan negeri melalui Selangor Task Force Menangani COVID-19 STFC mengguna pakai konsep test and isolate bagi membantu usaha Kementerian Kesihatan Malaysia menangani wabak ini. Sehingga hari ini, kerajaan negeri telah melaksanakan 19,976 ujian swab test percuma di seluruh negeri Selangor. Bagi meneruskan usaha ini, kerajaan negeri mengumumkan peruntukan RM6 juta untuk melaksanakan ujian saringan bersasar secara percuma yang akan memberi manfaat kepada 50,000 rakyat negeri Selangor. Program ini akan memfokuskan kepada golongan sasar seperti warga emas yang berisiko tinggi, khususnya yang lebih berusia di Pusat Penjagaan Warga Emas dan Pusat Hemodialisis di seluruh Selangor, golongan B40 dan mahasiswa anak Selangor. Perincian berkenaan hal ini akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. B. Home Civilian Kit Selangkah. Kerajaan negeri menerusi Cellgate Healthcare telah menambah fungsi aplikasi Selangkah untuk turut membantu dalam pengawasan kendiri ataupun self-monitor pesakit COVID-19. Kerjasama ini turut melibatkan hotline dengan call center yang akan beroperasi 24 jam bagi membimbing pengguna kit kendiri terbabit. Bagi pesakit kategori 1 dan 2 akan diletakkan di bawah Home Isolation and Monitoring. Mereka akan menerima pakej home care dari kerajaan negeri dan status kesihatan akan dinilai secara berterusan melalui Selangkah dari hari pertama hinggalah hari ke-10. Status kesihatan ini akan dihantar secara talian ke command center yang terletak di Dewan Jubli Perak Bangunan SUK Selangor dan dipantau oleh sekumpulan pegawai perubatan. Mana-mana pesakit yang status kesihatannya merosot akan dikesan oleh command center dan dibawa bagi rawatan di hospital. Praktis ini adalah selaras dengan garis panduan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Fungsi Home Isolation and Monitoring Selangkah dibangunkan dengan kerjasama kumpulan Kosmos dari Universiti Malaya. Kosmos merupakan chatbot pertama seumpamanya di Malaysia yang memantau keadaan pesakit ketika isolasi di rumah. C. Bantuan makanan kepada frontliner. Kerajaan negeri akan turut meneruskan pemberian bantuan makanan kepada semua 9,822 petugas perubatan di hospital-hospital serta pejabat kesihatan daerah seluruh Selangor, serta 3,500 anggota-anggota keselamatan terdiri daripada anggota polis diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas di sekatan-sekatan jalan raya ataupun SJR serta operasi pematuhan SOP di seluruh negeri Selangor. Bantuan makanan ini akan diberikan untuk makan tengah hari dan makan malam. Bagi melaksanakan inisiatif ini, kerajaan negeri melalui Menteri Besar Pemerbadanan MBI memperuntukkan sejumlah RM3 juta Malaysia. Di pengangkutan pesakit COVID-19 berisiko rendah, peningkatan kes harian kepada 4 angka sehari menambah tekanan ke atas sistem pengangkutan di bawah penyeliaan Kementerian Kesihatan. Ini juga menyebabkan pesakit-pesakit terpaksa menunggu untuk waktu yang agak lama sebelum mereka diambil ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC berisiko rendah di MAIPS ataupun di hospital-hospital. Bagi mengurangkan beban ke atas petugas barisan hadapan KKM, bas-bas Selangor akan digunakan secara percuma untuk menghantar pesakit dari rumah untuk ke MAIPS Serdang serta ke lokasi-lokasi yang akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan kelak. E. Peruntukan khas program masyarakat. Keadaan pandemik yang terus melarat memerlukan kerajaan negeri untuk terus bekerja kuat dan terus memberi khidmat demi rakyat yang tercinta. Menginsafi keadaan ini, kerajaan negeri bersetuju untuk meluluskan peruntukan khas Selangor Mesra Rakyat berjumlah RM100,000 untuk setiap satu Dewan Negeri di kalangan 56 DUN dengan kadar segera. Dengan pengumuman ini, program atau aktiviti Mesra Rakyat yang melibatkan perolehan bekalan asas seperti beras, minyak, masak, tepung, makanan dalam tin dan lain-lain boleh dilaksanakan secara terus. Ahli Parlimen turut mendapat manfaat
dengan peruntukan serta penggunaan RM50,000 untuk tujuan yang sama. F. Pengecualian dan penangguhan bayaran sewa bagi projek perumahan PPR dan council home serta skim smart sewa. Seperti mana yang telah kita pernah umumkan dahulu pada PKP 1.0, iaitu sekitar April dan Mei dan Jun 2020. Kerajaan negeri bersetuju untuk melaksanakan pengecualian pembayaran sewa untuk 1 bulan bagi Januari 2021 serta penangguhan sewa selama 2 bulan bagi Februari dan Mac 2021 dan melibatkan kos sebanyak 1.7 juta untuk memanfaatkan 2,361 unit penyewa PPR yang bersamaan dengan 2,361 keluarga. Penangguhan sewa selama 3 bulan turut diberikan kepada 450 unit penyewa di bawah skim smart sewa untuk bulan Januari, Februari dan Mac 2021 dengan implikasi kewangan sebanyak RM1 juta Malaysia. Write-off pinjaman pelajaran Yayasan Selangor. Mendepani kesan akibat pandemik dan PKP, kerajaan negeri telah melupuskan pinjaman ataupun write-off seramai 762 peminjam Yayasan Selangor. Inisiatif ini dilaksanakan setelah Yayasan Selangor melaksanakan penelitian terhadap kemampuan pembayaran serta keadaan semasa pendapatan peminjam. Jumlah peminjam yang dilupuskan ini memberi implikasi keuangan berjumlah 7.177 juta ringgit Malaysia. Seterusnya, pemberian bakul makanan. Kerajaan negeri turut menginsafi bahawa bebanan rakyat akibat pelaksanaan PKP dan bersedia menyumbang bakul makanan yang terdiri daripada barangan keperluan harian dan asas kepada pemandu-pemandu teksi, pemandu bas sekolah, penyewa-penyewa PPR, para pemandu lori sisa pepejal kendalian kumpulan KDEB Waste dan bantuan buat orang asal dengan jumlah melibatkan 1.3 juta ringgit Malaysia. Bantuan warga tani. Pada tahun lepas, kerajaan negeri telah menghulurkan bantuan melalui pakej rangsangan Selangor Prihatin Fasa 1 dan 2 kepada komuniti pertanian yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Pada waktu itu, 7,918 agropreneur diberi insentif dalam bentuk input pertanian, peralatan serta bahan mentah. Memandangkan peranan warga tani kepada kelangsungan makanan ataupun food security di Selangor, berapa bantuan telah dirangka. Pertama, nelayan akan diberi voucher RM300 seorang bagi petrol. Kedua, makanan ternakan dan input pertanian akan disalur kepada pengusaha ternakan dan aquaculture. Dan ketiga, bakul makanan serta bahan mentah akan disampaikan kepada warga tani secara keseluruhan. 10,160 warga tani akan dibantu dengan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia. Inisiatif Cakna Anak Barisan Hadapan. Kerajaan negeri memahami bebanan tugas para petugas barisan hadapan serta menumpukan sepenuh khidmat serta pada masa yang sama menggalas tanggungjawab sebagai ibu maupun ayah. Oleh itu, berbekalkan iltizam meringankan beban dan membantu para frontliner, kerajaan negeri melaksanakan inisiatif Cakna Anak Barisan Hadapan, iaitu pembukaan dan pengoperasian taska serta pusat jagaan sementara di hospital-hospital awam dan premis sementara bagi penjagaan anak-anak frontliner. Ibu bapa yang bekerja sebagai kaki tangan di hospital atau pejabat kesihatan daerah di negeri Selangor, anggota polis, tentera yang terlibat dalam usaha menangani COVID-19 boleh menghantar anak-anak mereka di taska dan pusat jagaan sementara ini secara percuma dalam tempoh 2 bulan bermula 2 Januari ataupun 25 Januari ini. Inisiatif ini menelan belanja lebih kurang 1 juta ringgit dan akan memberi manfaat kepada 400 keluarga frontliner di negeri Selangor. Seterusnya, portal Pusat Tuisyen Rakyat PTRS 8 Januari lalu, kerajaan negeri telah melancarkan portal eptrs.my. Portal pelaksana PTRS bukan sahaja terhad kepada kelas tuition, malah turut mengandungi program sokongan lain seperti program kemahiran belajar atau lebih dikenali sebagai Smart Learning dan program pecutan akhir SPM yang telah dilaksanakan pada tiap-tiap tahun. Kerajaan negeri dengan kerjasama agensi lain seperti Jabatan Pendidikan Negeri, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor dan MBI telah mewujudkan satu platform digital untuk pelaksanaan PTRS.
Ia dimulakan dengan kandungan program pecutan air SPM yang merangkumi mata pelajaran yang ditawarkan dalam PTRS, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Sejarah dan Matematik, dan ditambah nilai dengan mata pelajaran STPM, iaitu Pengajian Am dan Muet. Kandungan pembelajaran dalam ePTRS.my adalah dalam bentuk video dan para pelajar boleh bersoal jawab dengan guru yang telah membuat perkongsian secara interaktif melalui platform ePTRS.my ini. Platform ini juga menampilkan pembelajaran dalam talian yang dipakejkan bersama guru-guru bimbingan. Sehingga 19 Januari 2021, seramai 3,755 telah mendaftar untuk menggunakan portal PTRS.my ini. Lebih membanggakan, penggunaan PTRS adalah terdiri daripada pelajar-pelajar daripada luar negeri Selangor. Portal ini dibangunkan dengan belanja RM300,000. Usaha-usaha merangsang ekonomi. Kerajaan negeri meneruskan usaha yang telah dirangka menerusi pakej Selangor Prihatin dan Belanjawan 2021 to strike an equilibrium untuk memastikan suatu keseimbangan di antara bantuan kepada mereka yang memerlukan dan upaya untuk merancangkan serta menggerakkan ekonomi. Oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana semula, maka beberapa program terpaksa disegerakan. When the going gets tough, the tough gets going. Dalam pembentangan Belanjawan Selangor 2021, saya telah berjaya umumkan pada 1 November tahun lalu, kerajaan negeri telah merancang beberapa inisiatif dan program khusus untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat kepada rakyat. Antara strategi utama ialah program digitalisasi, di mana kerajaan negeri akan berbelanja RM369 juta melalui dana negeri dan anak-anak syarikat kerajaan negeri. Pelaksanaan PKP bermula 13 Januari telah menuntut agar beberapa inisiatif ini dipercepat agar keperluan membantu golongan peniaga kecil, usahawan, penjaja yang terjejas serta pada masa yang sama memacu agenda digitalisasi Selangor. Bagi membantu 1,000 penjaja kecil makanan dan minuman di Selangor untuk berniaga di dalam talian dan meneruskan kelangsungan perniagaan mereka dalam senario pandemik dan PKP, program Selangor e-Kitchen akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Program ini akan dilaksanakan Hijrah Selangor dengan peruntukan RM10 juta Malaysia. Para peserta akan mendapat skim pinjaman mikrokredit untuk menampung kos operasi dan mengadaptasi perniagaan mereka ke platform e-dagang seperti Grab, Foodpanda dan sebagainya. Permohonan yang berminat boleh menghubungi Hijrah Selangor dan insya-Allah kita akan mempercepatkannya seawal Januari atau seawal Februari untuk pembukaan ataupun pelaksanaan e-Kitchen 2.0. Kedua, inisiatif e-Perbekalan Peruncit dan Mikro yang turut akan dilaksanakan oleh Hijrah dengan peruntukan 5 juta. Inisiatif ini akan membantu 1,000 peruncit kecil dan mikro di Selangor untuk mendapat bekalan pada harga lebih murah, mudah dan cepat melalui kaedah platform digital agar mereka dapat meneruskan perniagaan mereka dalam waktu pelaksanaan PKP. Peruncit kecil dan mikro akan mendapat kemudahan pinjaman mikro ataupun mikrokredit untuk menampung kos bekalan, operasi dan mengadaptasi kepada kaedah perolehan secara digital. Dan seperti yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2021 di Dewan Negeri pada tahun lepas, inisiatif Selangor Freelance menjadi semakin penting dan perlu diutamakan dalam menyerap hentakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemik dan mewujudkan peluang pekerjaan untuk berpanjangan untuk semua warga Selangor. Justru kerajaan negeri bercadang untuk menyegerakan pelaksanaan Selangor Freelance dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. Inisiatif ini akan dilaksanakan melalui kerjasama beberapa platform pakej pekerja freelance untuk mencipta peluang pekerjaan dan mendapat tambahan untuk rakyat melalui program ekonomi gig. Kerja-kerja gig ini melibatkan kemahiran tinggi seperti servis pemasaran digital, perakaunan, pengaturcaraan, pengurusan akaun media sosial dan juga kerja-kerja kola biru seperti juru elektrik, tukang pipe, pembersih rumah dan sebagainya. Dianggarkan lebih 1,000 peluang pekerjaan gig akan dicipta dan membantu kelangsungan hidup mereka di waktu pandemik ini. Ketiga, peruntukan 3 juta bagi pelaksanaan inisiatif Rakan Digital Selangor, 1,000 individu di seluruh Selangor untuk membimbing rakyat Selangor, khususnya golongan peniaga, warga emas, mahasiswa untuk menggunakan aplikasi digital dalam kehidupan seharian.
Bagi para usahawan wanita, turut dikongsikan di sini adalah perluasan skim niaga Darul Ihsan Nadi khusus untuk puan-puan, kakak-kakak dan adik-adik yang dihormati sekalian. Seperti yang diumumkan, seramai 3,000 orang peserta boleh terus berniaga dengan lesen menjaja sementara daripada pihak berkuasa tempatan dan akan mendapat manfaat tambahan yakni pelan pinjaman minimum RM1,000 dan maksimum RM3,000 dengan jumlah peruntukan awalan sebanyak RM10 juta Malaysia. Pemohon boleh mendapatkan dana nadi tanpa perlu mempunyai premis dan lesen SSM. Kerajaan negeri akan turut mula mengoperasikan bilik gerakan COVID-19 negeri Selangor di Pusat Operasi C5I Smart Selangor, SSOC Smart Selangor C5I Operation Center yang telah menelan belanja 6 juta menerusi program Smart Selangor untuk merencana pengurusan bantuan menyokong pengurusan operasi kawalan bersama agensi-agensi persekutuan termasuk pemantauan berpusat kes-kes COVID-19 Selangor secara waktu nyata. Pusat SSOC ini mempunyai keupayaan operasi 24 jam sehari dan dilengkapi dengan jaringan internet 3 GB, pusat data hybrid serta sistem komunikasi berpusat serta smart data platform yang dilengkapi dengan keupayaan big data analytics untuk membantu analisa sebarang data operasi yang diperlukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Selangor melahirkan rasa simpati dengan nasib yang menimpa rakan-rakan kita di negeri-negeri lain yang dilanda musibah banjir. Seperti negeri Pahang Darul Makmur, Kelantan Darul Naim dan Terengganu Darul Iman. Bagi menyantuni jiran-jiran di tetangga kita, kerajaan negeri bersedia menghulurkan sumbangan bantuan banjir kita Selangor berjumlah RM1 juta untuk negeri Pahang Darul Makmur, negeri Kelantan Darul Naim dan negeri Terengganu akan menerima bantuan RM500,000. RM1 juta untuk Pahang, RM500,000 untuk negeri Terengganu dan RM500,000 untuk negeri Kelantan. Dan pihak kerajaan negeri telah mengutus surat kepada Menteri Besar dan Perbendaharaan serta kita akan mengutuskan melalui kiriman di alam talian wang-wang tersebut yang boleh digunakan untuk membantu mangsa banjir dan menangani banjir di saat melanda COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mengumumkan pakej rangsangan 2.0 tahun lalu, kerajaan negeri telah menubuhkan tabung bantuan menangani bencana COVID-19 Selangor bagi membantu dan membolehkan rakyat serta syarikat swasta menyalurkan bantuan dalam usaha menangani COVID-19 di Selangor ini. Ini adalah sebahagian dari whole of government and whole of society approach yang diguna pakai kerajaan negeri. Alhamdulillah, untuk tahun 2020, kerajaan negeri telah menerima sumbangan berjumlah 9.3 juta dan telah digunakan bagi membelanja untuk perbelanjaan khusus buat para frontliner serta bidang perubatan menangani COVID-19. Oleh itu, hari ini saya mengumumkan pengaktifan semula tabung ini bagi membantu usaha menangani wabak COVID-19. Sumbangan korporat dan JLC Selangor amat dialu-alukan. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kerajaan negeri telah menerima 2.3 juta dan daripada tabung ini, daripada pihak-pihak seperti JLC dan syarikat-syarikat dan golongan dan korporat di negeri Selangor dan juga di Malaysia. Selain itu, kerajaan negeri turut bercadang melaksanakan potongan gaji meliputi Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO), adun dan pegawai tinggi JLC. Mekanisme potongan gaji ini akan dimuktamadkan dan akan disalurkan ke tabung ini apabila masanya kelak. Saya turut berbesar hati untuk menyumbang gaji saya sebanyak sebulan pada bulan Januari ini sebagai permulaan kepada usaha ini, sebagai tanda komitmen saya sebagai pemimpin negeri Selangor dan juga membantu meringankan beban rakyat Selangor. Seperti yang semua sedia maklum, sebarang sambutan perayaan sewaktu PKP 2.0 adalah tidak dibenarkan. Justru saya bersipati dengan penganut agama Hindu dengan sambutan Taipusam yang sederhana kali ini, dan tidak lama lagi sudah pasti acara-acara seperti kavadi dan berkumpul beramai-ramai di Batu Cave. Sambutan tahunan ini amat dekat di hati para pengundi di kawasan saya. Malah perayaan Tahun Baru Cina yang kebiasaannya disambut dengan amat meriah oleh masyarakat Tionghoa juga terpaksa diraikan dengan cara yang berbeza kali ini. Seperti perayaan-perayaan utama tahun lalu, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Deepavali
dan Christmas. Semangat perpaduan antara kita di Selangor kekal utuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mustahak kiranya kita semua, rakyat Malaysia dari Perlis hingga ke Sabah, menginsafi kesan pandemik ini terhadap kehidupan kita. COVID-19 tidak memilih bulu, sama ada anda orang India, Cina, Iban, Kadazan, orang asal ataupun Melayu. Apa yang menggusarkan saya antaranya adalah kesenjangan yang diakibatkan oleh pandemik ini. Mereka yang susah akan terus diasak dengan kesukaran hidup. Berulang kali saya tegaskan, norma baharu bukan sekadar memakai pelitup muka, penjarakan sosial dan kekerapan basuh tangan. Pemahaman norma baharu seharusnya merangkumi memikir semula penyelesaian politik dan ekonomi di negara ini. Pimpinan negara tidak mengira apa pun jalur politik, sewajarnya sedar bahawa inilah waktu untuk menolak chauvinisme perkauman. Ramai yang berselindung sebalik real politik atau membenarkan politik perkauman. Jika ahli politik lama tidak mampu berbincang secara jujur untuk mencari penyelesaian, mungkin sudah tiba masanya untuk yang baru serta barisan pelapis berganding berbahu bersama-sama merangka menyelesaikan buat negara yang tercinta ini. Saya yakin rakyat Malaysia ramai yang muak dengan identity politics yang hanya bertujuan memecah belahkan kita. Mereka mahu tahu apakah penyelesaian terhadap perangkap upah rendah, menangani cabaran iklim, upaya merancangkan pembangunan prasarana, peningkatan terhadap mutu pendidikan, penyelesaian terhadap krisis malnutrisi terutama di kalangan anak-anak miskin bandar, pembangunan digitalisasi serta ikhtiar membasmi rasuah. Jika kita tidak habis-habis dengan aku bangsa apa, kau orang apa, kau datang daripada mana, kita tidak akan ke mana-mana. Malaysia yang kita cintai ini akan terus ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara jiran. Apabila negara ini gagal dan rakyatnya dihimpit kemiskinan, mampukah kita terus bernabik dada, aku Cina, aku India, aku Iban, hatta aku Melayu, tetapi kita tertinggal di persaingan serantau maupun dunia. Kita semua akan menikmati kemakmuran jika negara kita berjaya, stabil, cekap, amanah dan berwibawa. Akhirul kalam, diulangi pengumuman terdahulu tentang hasrat kerajaan negeri untuk mendapatkan sekitar 3 hingga 5 juta dos vaksin COVID-19 untuk rakyat negeri Selangor. Moga dengan perolehan ini akan melengkapkan usaha dilakukan kerajaan persekutuan dalam mendepani wabak COVID ini. Dalam masa terdekat, saya akan bermesyuarat dengan Menteri Kesihatan dan Kementerian Kesihatan untuk mempermudahkan usaha-usaha untuk mendapatkan vaksin ini. Dan yang kedua, merancang bersama-sama kerajaan persekutuan. Semalam kebetulan saya bersama dengan Menteri Kesihatan di MAIPS. Ada perbincangan ringkas, akan diikuti perbincangan lebih serius di antara kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam usaha mendapatkan vaksin yang secukupnya dan sebaiknya dan mengagihkannya kepada semua rakyat, termasuk memastikan agar segala perusahaan, perkilangan serta aktiviti ekonomi berjalan dengan baik. InsyaAllah, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita mampu untuk menangani, berhadapan serta berjuang berdepan dengan COVID-19, kesan daripada PKP dan bersama-sama mendepani kemelut politik dan ekonomi yang tidak berkesudahan di Malaysia ini. Kepada Allah kita berserah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.